Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Kembali bersama saya Ustazah Rafidah Sulaiman untuk subjek sirah. Okey, sebelum tu jom kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin ya Rabbal Alamin. Hai, apa khabar semua? Sihat? Okey, jumpa lagi minggu ni untuk subjek sirah. Okey, untuk minggu ni kita akan sambung lagi pelajaran kita, tapi hari ni kita nak masuk tajuk baru. Okey, kita nak masuk tajuk yang baru. Kita dah habis pembukaan Kota Mekah. Habis kan? Dah faham belum? Okey, sebab hari ni Ustazah nak masuk tajuk baru iaitu pembangunan negara Islam. Okey, pembangunan negara Islam. Tapi hari ni kita nak tengok tajuk kecil di bawah dia. Hanya hari ni kita nak tengok satu tajuk kecil saja di bawah dia iaitu sejarah pembinaan masjid. Okey, hari ni kita akan lihat dan kita akan pelajari tentang sejarah 3 buah masjid. Masjid yang pertama. Okey, masjid yang pertama. Tengok gambar ni. Okey, siapa boleh bagi tahu Ustazah? Ni adalah masjid apa? Okey, apa nama masjid ni? Dan dekat mana terletaknya masjid ini? Ada siapa-siapa yang tahu? Dapat tak masjid apa? Cantik kan masjid ni? Warna putih je semua. Bersih je. Kalau kita tengok tenang aja. Okey, ini adalah Masjid Quba. Okey, ada siapa yang jawab betul? Okey, bagus. Okey, nama masjid ini ialah Masjid Quba. Masjid Quba ialah masjid pertama yang dibina dan terletak di Quba. Okey, pada tahun ke-13 kerasulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Quba dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di Quba, baginda menetap selama 4 hari dan di situlah baginda mendirikan Masjid Quba dan baginda bersembahyang di dalamnya. Inilah masjid pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dasar takwa. Okey, kalau bagi jemaah haji dan umrah, tentu sekali mereka tidak akan melepaskan peluang untuk menziarahi tempat bersejarah yang terdapat di Kota Mekah dan Madinah setiap kali berkunjung ke kota suci yang menjadi kebanggaan umat Islam. Jadi, kalau jemaah-jemaah haji dan umrah, diorang akan mesti pergi ke Masjid Quba ni. Memang diorang akan pergi. Sebab apa? Sebab dapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah bersuci, yakni yang mengambil wuduk di rumahnya dengan sebaik-baik wuduk, kemudian mendatangi Masjid Quba lalu solat di dalamnya 2 rakaat, maka baginya sama dengan pahala umrah. Jadi kebanyakan jemaah haji atau umrah yang
pergi buat umrah atau haji, mereka akan melawat. Okey, akan melawat dan datang ke Masjid Quba untuk menziarahi, melawat dan tidak akan melepaskan peluang untuk merebut pahala satu umrah, di mana mereka hanya perlu mengambil wuduk di tempat kediaman mereka dan pergi ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat di dalamnya, dan mereka akan memperolehi pahala satu umrah. Seterusnya, tengok gambar ni. Ini adalah masjid. Siapa tahu? Ramai kan yang tahu masjid ni? Selalu je ada, tengok kat dalam TV ada. Yang mana yang pernah sampai pun ada kan? Okey, masjid apa ni? Yang ada kubah hijau. Selalu dengar kan orang cakap masjid kubah hijau. Okey, masjid apa? Okey, betul. Ini adalah Masjid An-Nabawi. Okey, Masjid Nabawi yang selalu kita dengar. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Inilah dia Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni adalah tempat suci yang kedua dalam Islam, ialah Masjid Nabawi. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan umat Islam secara bergotong royong. Masjid Nabawi juga dikenali sebagai Masjid Nabi dan ia dibina di atas tanah yang telah dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 2 orang anak yatim. Dengan terbinanya masjid ini bererti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas utama yang kukuh dalam pembentukan masyarakat dan negara Islam. Kelebihan Masjid Nabawi jelas dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Daripada Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sekali solat di Masjidil Haram sama 100,000 kali solat di tempat lain. Pahala sekali solat di masjidku, yakni Masjidin Nabawi, sama dengan 1,000 kali solat di tempat lain. Pahala sekali solat di Masjidil Aqsa sama 500 kali solat di tempat lain. Di Masjid Nabawi juga terletaknya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita tengok yang kubah hijau tu, di situlah terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, masjid terakhir. Gambar ni, gambar terakhir ni. Masjid apa ni? Mustahil. Mustahil tak ada orang yang kenal ataupun mustahil tak ada orang yang tak kenal. Boleh faham? Okey, tepat sekali. Ini adalah Masjidil Haram. Okey, kiblat bagi umat Islam. Jadi semua pun kenal kan? Masjidil Haram adalah tempat suci yang pertama di dunia yang terletak di Mekah Al-Mukarramah. Rumah suci ini disebut juga sebagai Baitullahil Haram. Di sinilah letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, maksudnya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Dan kelebihan solat di masjid ini ialah sama seperti 100,000 kali kita solat di tempat yang lain. Okey, satu kali kita solat je lebih baik, okey, pahala dia 100,000 kali berbanding kita solat kat tempat lain. Banyak tak banyak? Banyak kan? Okey,
Itu sahaja sejarah bagi 3 buah masjid. Okey, masjid apa yang telah kita pelajari hari ini? Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Okey, pandai. Okey, masjid-masjid ini menjadi pusat aktiviti umat Islam. Umat Islam yang hadir ke masjid untuk beribadat akan mendapat ketakwaan. Bersolat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda berbanding kita solat di tempat yang lain. Bukan tak dapat pahala, dapat, tapi bila kita pergi 3 masjid utama ini, kita akan dapat pahala berlipat kali ganda. Jadi kita sama-sama doa supaya COVID dilenyapkan dan kita insya-Allah dapat mengunjungi tempat-tempat suci ini. Amin. Okey, seperti biasa sila salin nota yang telah Ustazah berikan. Sila tulis hari ini hari Khamis, Yasin, Khamis 15 hari bulan 7 2021. Tajuk kita hari ini tajuk besar Pembangunan Negara Islam dan tajuk kecil kita hari ini Sejarah Pembinaan Masjid. Sila salin dalam buku nota, dalam buku tulis sirah. Jarak kita dengan masjid tidak diukur dengan kaki tetapi dengan hati. Okey, syukran jazilan kelas. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, insya-Allah.